Muhammad Ridwan dan terus memberikan kepada Zulkifli. Satu hantaran Zulkifli ke depan itu, gol berjaya ditolak di situ dan tantukan yang akhirnya terkena di situ. Wah, sayang sekali terkena tangan dakwa pengadil. Sabri Abu saya lihat di situ dalam keadaan kelang kabut. Ya, dan penalti diberikan. Ya, kita lihat nanti ulang tayang apa terjadi. Terdesak Sabri Abu. Kerana situasi yang terdesak, beliau harus mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya. Namun beliau mau cuba untuk melakukan sesuatu, namun bola terkena tangan. Dan apakah ini akan mencetus semangat kepada pasukan Indonesia kerana mereka ingin memperoleh gol pertama untuk menyemarakkan semangat mereka dalam pasukan mereka. Indonesia memiliki penalti sekarang ini. Khairul Fahmi bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan dari penalti yang akan dilakukan oleh ketua pasukan sendiri, Firman Utina. Siap sedia sekarang ini dari tendangan penalti, diselamatkan di situ oleh Khairul Fahmi. Tendangan yang dilakukan Firman Utina diselamatkan. Tendangan ini beliau begitu pasti lemah memberi sekali. tekanan sebenarnya kepada Indonesia sekarang ini. Ya, sudah tentu Datuk, kerana Khairul sudah menjangka dan sudah membaca sebelum beliau membuat tendangan, kerana posisi beliau berdiri sebelum buat tendangan sudah jangka dia akan sampai ke sebelah kiri beliau dan tepat jangkauan beliau untuk menyelamatkan bola itu. Selamat pintu gol Malaysia dan tertekan pula seperti mana Datuk kata tadi. Indonesia tertekan pula dalam kawasan yang bahaya sebegitu. Sekali lagi jaga gol negara menyelamatkan keadaan. 85,000 penyokong Indonesia membanjiri stadium yang dibina untuk Sukan Asia 1962, Gelora Bung Karno. Firman Utina di tengah. Ketua pasukan memberikan kepada Zulkifli, dihalang di situ oleh Asyari Samsudin. Pemain dari Terengganu. Lantas mulai di sini kepada Arif Suyono, cuba untuk mengatur gerak masuk, tak percaya. Akhirnya dikeluarkan di situ oleh Muslim. Nampaknya Malaysia berkampung di tempat sendiri sekarang ini. Kali ini bagaimana Asyari pula mendapat ruang, diberikan kepada Safi Salih, peluang untuk Malaysia dari Safi Salih. Gol di tempat lawan. Safi Salih dari Asyari, dan gol ini saya rasa meranapkan harapan Indonesia. Bagaimana agaknya, Richard? Sudah tentu Datuk, kerana seperti mana kita ketahui tadi, mereka membuat pertahanan di bahagian dalam dan sekali-sekala membuat serangan counter attack, dan jelas bukti counter attack itu meranapkan Indonesia dengan jaringan oleh Safi Salih, seorang striker yang boleh dikatakan bisa dalam situasi sebegitu. Tidak ada sebarang masalah untuk beliau membuat rempakan menewaskan Marcus Harrison yang tidak terdaya membuat apa-apa dalam sebahagian belah kanan beliau, iaitu near post beliau. 4-0, tapi dalam imajinasi 5 seandainya Indonesia dapat menyamakan kedudukan. Satu kedudukan yang boleh dianggap kukuh, tetapi apapun perlawanan masih panjang, mereka harus terus berhati-hati, tidak dibuai di pertahanan 1-0. Muhammad Ridwan menjaringkan gol setelah berjaya menggelecek pertahanan. Ulang tayang, perhatikan sekali lagi. Cuba dikawal di situ oleh Asharuddin. Muhammad Ridwan marah masuk, melepaskan sepakan kencang dan terus menewaskan Khairul Fahmi. Dari Muhammad Ridwan. Ada tandukan yang dilakukan oleh Muslim. Gol sendiri. Tandukan dari Muslim atau Fazli Sas? Kurang pasti saya. Muslim. Saya rasa Muslim. Kerana seperti mana saya kata tadi, dalam situasi yang tertekan sebegini, pemain-pemain kita harus memberi tumpuan untuk mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya. Kerana ini boleh berlaku kerana percubaan-percubaan dilakukan oleh rata-rata pemain Indonesia daripada luar kawasan penalti. Ini ke-88, Muslim Ahmad menantu gol untuk menjadikan kedudukan Indonesia 2, Malaysia 1. Dan saya rasa para pemain kita harus memberi tumpuan, fokus kepada baki perlawanan ini, minit-minit perlawanan ini, kerana sekiranya kita mengundang banyak tekanan, maka perkara sebegini boleh berlaku.
Tidak termasuk ini bercacat dalam sejarah hidup sebagai seorang bola sepak, kerana ini peristiwa sebegini, suasana sebegini tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Satu kejayaan bermula dengan tewas 1-5 kepada tuan rumah Indonesia dan berakhir dengan muncul juara. K. Rajagopal membuka lipatan baru sejarah bola sepak negara yang tertekan pada kedudukan yang amat menyedihkan sebelum ini. Berjaya meraih pingat emas Sukan C tahun lalu di hujung tahun, dan hujung tahun 2010 berjaya meraih piala AFF. Pasti satu kenangan yang tidak dapat dilupakan. Terima kasih diucapkan kepada Encik sekali yang bersama dengan saya. Sama-sama, Dato'. Dan kita kembali semula bersama dengan Izwan dan juga Chris di studio.